Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julid fi sabilillah. Masya-Allah. Dia punya grup nama grup dia masya-Allah, masya-Allah. Okey, kat sini saya tak ada niat nak cari kesilapan orang because I myself terlalu banyak dosa, terlalu banyak silap. Cuma sometimes kita ni tak semestinya kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak silap. Kita tak boleh mengingatkan seseorang atau menegur seseorang ataupun memberi nasihat, tak salah. So orang yang menerima nasihat ataupun reminder satu peringatan, kita harus bersyukur. Kita jangan sombong. Kita jangan kata kau sendiri tak betul, kau nak nasihat orang macam kau ni ulama, macam kau. So stop. Kita kalau boleh jangan lakukan itu. Itu semua bukan sifat-sifat orang yang beriman. Okey, kat sini I nak share sikit based on my pendapat. Okey, I ni ilmu terlalu sikit. So based on my pendapat tentang julid fi sabilillah. Julid fi sabilillah sejak belakangan ini tentang whatever happened between Israel sama Palestin. Okay, this group of people kebanyakan daripada Malaysia dan Indonesia, these two countries yang paling aktif lah. Actually there are more, cuma yang paling aktif kalau di Southeast Asia is Malaysian sama Indonesian. Okay, firstly kita ni I cuma kasih I pendapat. Kalau I salah mohon minta tegur Okay, so actually first kita have to understand the concept, the whole thing. Okay, the situation. Okay, first about this situation is between peperangan antara Palestin dan Israel. Okay, we understand that, semua orang faham So kita sebagai supporter, for example kita lagi tengok bola, kita supporter Manchester, ada orang supporter Liverpool. Okey, kita sebagai supporter, kita cuma support apa yang kita mampu. Okey, so kita bermakna kita tak boleh masuk dalam padang tu main bola ataupun kita memprovok lawan kita untuk untuk mereka dapat like kalah bola or something like that. Okey. Jadi kalau kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bila mereka ada peperangan dengan kafirun juga, ada juga orang-orang lain yang tidak dibenarkan masuk campur urusan tu. Tak boleh macam terus masuk ke situ dan merosakkan atau menjatuhkan image atau something like that yang merosakkan. Kalau ada supporter, biasanya kita akan mendukung dengan cara yang betul. Kita as a Muslim, kita nak kena ikut larangan Allah dan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah benarkan. Jadi kalau macam as a Muslim, kita mungkin standbykan bantu senjata, makan, berdoa dan sebagainya. Itu yang dibolehkan dalam Islam. Okey, itu so we know. Sekarang kita dah tahu antara Palestin and Israel Okay, sorry, my nafas ada sikit ni because baru sampai, a bit penat and cuaca panas. Okay, the thing, okay, that's the first point. Second point, bila kita kata perkataan fi sabilillah tu, kita nak kena faham, and I believe semua umat Islam faham apa tu fi sabilillah. Fi sabilillah bermakna kita melakukan sesuatu kerana Allah, 100% hanya kerana Allah. Kita lakukan lillahi ta'ala. Jadi tak ada kerana manusia, kerana apa, nothing. And kita boleh support Palestin kerana dia adalah saudara kita. Jadi cara kita support tu, kita jangan hentikan support. So like kita boycott produk Israel, kita all these things, naikkan bendera, buat posting, itu semua tak salah. InsyaAllah kita create awareness, kita educate orang untuk orang tahu kebenaran. Tapi ada beberapa, I tak nak cakap ini kesilapan, kesalahan. I ada beberapa perkara yang I nak share dengan tim julid fi sabilillah, which me personally fikir ini tak betul. Ini ada something yang tak betul. So contoh,
niat itu yang paling penting dalam segala sesuatu yang kita ingin lakukan. Berdasarkan niat, apa yang kita niat itu yang kita dapat. Okey, kalau kita niat kerana Allah, insya-Allah Allah akan permudahkan dan Allah beri kita kekuatan dan Allah memberi rahmat dan berkah. Kalau kita niat kerana niat untuk melakukan sesuatu kerana nafsu, kerana dunia, dan itulah kita dapat balik. Okey. Now the question is, apakah grup julid fi sabilillah melakukan apa saja di sosmed ini 100% kerana Allah ataupun kerana dendam, kerana marah, kerana geram, kerana apa? So itu yang kita nak kena betulkan niat kita dulu. Kita jangan kerana kita geram dengan Israel, kita dah take it personally, kita geram, dan dengan amarah kita mula out of control, syaitan masuk kepala kita, mula cakap macam-macam sehingga terkeluar daripada batas-batas Islam yang dilarang, seperti kita menyindir orang Israel ataupun mungkin supporter Israel. Dia bukan orang Yahudi tapi dia support Israel. Kita menyindir, kita menghina dia, kita menjatuhkan dia dengan dia punya aib ataupun apa, kita ketawakan dia, even kita menceroboh, that means kita hacking, that means menceroboh, hacking. So kita nak kena faham dalam hukum Islam, menceroboh adalah perkara-perkara yang dilarang Allah. Kalau kita datang ke rumah seseorang, kita memberi salam, Assalamualaikum, terus kita tengok dalam tingkap ada orang ke tidak, kita pinat cuma nak tengok dalam tu, since tingkap dia terbuka, kita nak tengok whether ada orang ke tidak di dalam rumah, itu juga consider menceroboh. Jadi itu Rasulullah melarang melakukan perbuatan seperti itu. Jadi menceroboh itu sesuatu yang dilarang Allah dan juga Rasulullah. Jadi apabila kita hack dengan tujuan untuk cari sistem dia ini, kita bukan termasuk bab perang tu, kita bukan pejong-pejong di dalam battlefield tu. So kita tidak ada hak untuk menceroboh. Okay, so we can get information dengan tidak perlu menceroboh. So get valid information. Ada beberapa cara. I bukan hacker, so you all know better than me. Jadi kita jangan menceroboh, kita jangan menghina mereka, kita jangan menyindir. Itu semua menunjukkan image Islam sebenarnya. Apabila kita chat ataupun video call dengan tentera IDF, Israel punya tentera, kita mula ketawakan dia, kita dengan nafsu ni kita ketawakan dia, kita menyindir dia, kita menghina dia, macam-macam lagi. Itu menunjukkan image, itu yang membuat mereka fikir ni adalah orang-orang Islam punya apa ni cara dia buat benda, buat kita marah. Jadi kita membuat orang itu marah. Itu juga dilarang dalam Islam, membuat seseorang marah. Jadi apa yang sebenarnya yang kita nak kena faham tentang bagaimana kita nak create awareness. So this julid fisabilillah sebenarnya ditubuhkan oleh Erlenga something, I lupa nama dia. Okey, dia punya tujuan yang sebenarnya untuk bila ada grup ini, untuk kita hentikan propaganda. Jadi melalui social media kita menyebarkan kebenaran, that means perkara yang sebenar, dan kita cuba melawan propaganda. Bila Israel kata dia dapat tawanan, Hamas surrender, all that, so kita educate the people that this is not true, dan kita beri mereka kefahaman perkara yang benar. Kalau kita dapat communicate dengan IDF melalui video or call or text message, kita cuba beri mereka kefahaman, because all these people, orang-orang Israel Zionis ni, mereka didoktrin daripada kecil. So diorang masih dalam kebingungan, masih dalam kesesatan. Diorang tak tahu yang mana betul, yang mana salah. So diorang kita sama juga seperti kita dah tak tahu mana betul mana salah. Suddenly ada orang kasih information baru, kita tak boleh terus terima gitu. So orang tu nak kena takes time to educate us, sebenarnya perkara ini, dan kita faham. So that's why this IDF, dia cuma tahu itu tanah dia, itu milik tanah yang dijanjikan untuk orang-orang Zionis. So when we talk to them, kita cuma
beri mereka kefahaman apa sebenarnya yang terjadi. Of course kita tak boleh expect diorang terus faham. First step kita nak kena beri mereka kefahaman and educate them, bukan untuk menjatuhkan mereka. So that is the the plan that this Mr. Erlangga dia buatkan, dia tubuhkan satu grup ni untuk kita create awareness sebagai kebenaran, bukan dengan nafsu kita jatuhkan orang tu, kita hina mereka, kita ketawakan mereka, even sometimes kita menambahkan cerita, kita tambah cerita ni sikit kita exaggerate, kita tambahkan seperti title di news kalau I tak nak kata news mana dia punya title tu really Israel Tel Aviv dah jadi neraka, dah jadi jahanam. Kalau dia perkataan tu dah jadi seperti jahanam atau seperti neraka tu acceptable. So they try to exaggerate supaya more interesting, jadi orang akan banyak viewer akan lihat what happened. So itu adalah satu kebohongan which Islam tidak benarkan. So kenapa kita harus bohong untuk mendapatkan viewer, untuk mendapatkan support? So we have to be careful dengan permainan syaitan. Dengan cara halus dia merosakkan kita, dengan cara halus dia menyesatkan kita, dengan cara halus dia membawa kita, lead kita kepada perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah. So kalau kita lihat sekali lagi cerita tentang perang Khandaq, Amr, Amr dia fight dengan Saidina Ali bin Abi Talib. Bila dia fight, Ali dah dapat jatuhkan Amr. So bila nak tebas tu dah last minute, dah confirm dia mati. Amr sempat ludah ke muka Ali, dan kerana Ali tak nak bunuh dia kerana marah, Ali nak bunuh dia kerana Allah 100% lillahi ta'ala, Ali lepaskan dia. So that is the real way of Islam. So itu yang kita nak faham, bukan kita nak lakukan sesuatu, kita nak jatuhkan, kita melanggar hukum-hukum Islam. This is one of the reason few weeks ago I buat video lagi satu tentang niat, dan lagi satu video I buat yang soal siapa nak ikut I jihad di Palestin. Kenapa I buat video itu? Because kita nak kena faham kenapa kita betul-betul kita umat Islam, kita nak pergi ke Palestin, kita nak jihad, kita nak tolong, tapi banyak kelemahan yang kita ada. Di video tu I ada explain berapa belas point kelemahan kita. That's why kita bukan orang-orang yang Allah pilih untuk berperang, kerana masih ada perasaan ujub, sombong, riak, takabur. Kita pun nak jadi popular, orang kenal, kita nak fikir orang negara ni bagus sampai orang Palestin kenal dia. Terus kita rasa bendera kita ada di Palestin, kita rasa riak, takbur, dah ada perasaan wujud, bendera aku, merinding di bulu roma aku merinding. So sebenarnya bila orang appreciate, kita harus rasa takut, bukan jadi merinding. Mungkin memberi semangat, tapi kita harus hati-hati. Ini bagaimana syaitan nak adakan kita perasaan ujub dan riak. Bila kita nampak macam itu, kita harus astaghfirullah, ya Allah, alhamdulillah, mereka appreciate. So apa yang aku harus lakukan sekarang? The first step, aku harus perbaiki iman aku dan akhlak aku, kerana itulah cara yang orang-orang sedunia sekarang respect Hamas, because akhlak mereka, cara mereka dapat this captive ni semua dia simpan. Dia tak minta ransom apa-apa, tapi dia orang jaga, kerana akhlak Hamas, akhlak orang Muslim itu yang membuat lebih ramai orang Islam masuk. Dan Hamas, kenapa dia bawa bendera negara Asia, salah satu negara Asia ni, dan yang dibanggakan, dan bukan banggakan, dia mengharapkan orang-orang ini banyak support Palestin. Dia mengharapkan negara Palestin tu, umat Muslim dia seperti itu, dan dia mengharapkan apabila aku kalau dapat opportunity pergi ke Indonesia, astagfirullahalazim, Indonesia, Malaysia, Singapura ataupun dia merasakan orang-orang Asia iman dia sama seperti orang-orang di Palestin, ataupun akhlak seperti akhlak Muslim. Tapi kita just imagine orang-orang di negara sana datang ke negara kita dan melihat gini ke cara akhlak orang Muslim di sini.
naik kereta, naik mobil tak pakai seat belt, tak ikut law, tak pakai helmet, solat waktu masjid, azan sana sini masjid semua azan berantakan, ada yang tak pakai hijab, ada yang pakai hijab. Jadi they will start to think ini ke akhlak dia. So kita tak boleh suruh orang berubah. We have to start first. Kita berubah, kita tunjukkan, kita betulkan kita punya niat, then baru kita buat persiapan, prepare. Dan insyaAllah apabila kita dah ada niat, prepare dan betulkan buat persiapan, insyaAllah satu hari Allah akan capaikan kita punya cita-cita untuk berjihad di jalan Allah 100%. Bukan kerana dunia, bukan kerana marah, bukan kerana nafsu, tapi kerana Allah, itu saja. So I minta maaf kalau you all tak dapat terima whatever I just share. So I minta maaf, tapi ini pendapat ikhlas from me. Julid fisabilillah teruskan, boykot teruskan, tapi jangan sampai kita menghina, kita menceroboh, kita mencaci, kita menghina dan banyak lagi membuat orang itu marah semua. Kita tak perlu lakukan itu, kerana Hamas kita boleh lihat daripada mata kita sendiri bagaimana Hamas. Adakah Hamas waktu IDF tu tertembak antara mereka berdua, adakah Hamas ketawakan mereka? Tidak. Tapi kalau kita nampak berita gitu, kita ketawakan, Hamas bodoh, dia tembak antara dia. Itu semua kuasa Allah. Allah kaburkan, butakan mata-mata IDF supaya dia tak nampak benda yang itu musuh ataupun kawan. Sehingga yang latest news, maaf I drag sikit, sehingga latest news dorang masukkan air laut ke dalam terowong. Dorang expect Hamas dan orang-orang yang kat dalam tu akan keluar kerana takut lemas. Tapi dengan kekuasaan Allah, subhanallah, ini I dapat news to confirm the news daripada one of my friend yang ada kat Palestine. Mereka pun dengar, mereka tak nampak tapi mereka dengar news yang sama, so they send to me. Jadi I cuma copy paste. They said that air laut yang diorang masukkan dalam terowong tu bertukar menjadi air tawar dan diorang boleh minum. So subhanallah, ini semua kuasa Allah. You see, orang Israel tak nak kasih orang Palestin minum, Allah beri jalan melalui orang Israel juga. Allah gunakan mereka untuk masukkan air laut untuk menjadi ini air tawar. So banyak. Ini bukan keajaiban. Ini semua kuasa Allah. Tak ada yang ajaib. Allah boleh lakukan apa saja. So we have to again betulkan niat. Whatever we want to do in this world, betulkan niat. Even untuk keluarga, untuk kerja, everything. Kita cuba praktis, belajar, betulkan niat. Dan kalau boleh kita usaha jangan sampai memberi peluang pada iblis, syaitan untuk korup kita punya fikiran dan niat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.